الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dipermudahkan perhitungan kita di padang mahsyar nanti, diberatkan timbangan amal kebaikan serta dicucuri rahmat ilahi menjadi penghuni syurganya. Mimbar pada hari ini akan memperdengarkan khutbah yang bertajuk kepentingan solat. Dari sudut bahasa, solat bermakna doa, manakala dari sudut istilah syarak, solat bermaksud beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Solat 5 waktu sehari semalam merupakan ibadah khusus dan teristimewa buat umat Islam. Berbeza dengan ibadah-ibadah lain, perintah melaksanakan solat disyariatkan secara langsung ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Solat 5 waktu sehari semalam merupakan ibadah utama, juga antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Solat digambarkan sebagai tiang agama yang menjadi bukti serta kayu ukur utama ketaatan seorang hamba. Jika ibadah solat berjaya dilaksanakan dengan sempurna, maka akan bertambah baiklah perilaku dan keseluruhan hidup seorang insan. Kewajiban solat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala berpandukan ayat 103 surah An-Nisa. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tetamu rumah Allah yang dimuliakan, firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 1 hingga 2 surah Al-Mu'minun yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Ayat tersebut mengisyaratkan bahawa
Solat yang dilakukan dengan khusyuk serta penuh penghayatan merupakan kunci untuk meraih kejayaan hidup. Solat ialah saat paling berharga dibandingkan dengan keseluruhan masa yang dilalui oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Solat merupakan corak kehidupan, menjadi benteng dan pelindung yang berupaya mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar, serta membuatkan jiwa cenderung untuk menggandakan amal kebaikan. Amat beruntung bagi mereka yang menjaga kewajipan solat. Solat membuahkan ciri-ciri murni pada perilaku sehingga kesannya dapat dilihat melalui pertuturan yang berhemah, gaya fikir yang matang, sifat sabar, gemar melakukan amal bakti, mendukung kebenaran, mesra dalam pergaulan, bijak mengurus waktu dan pelbagai sifat murni yang lain. Lebih penting dari itu, solat turut mempengaruhi kesihatan mental seseorang, memberikan ketenangan, kedamaian jiwa, serta mengurangkan tekanan perasaan, sekaligus memanfaatkan pada kesihatan fizikal kita. Malaysia mencatatkan peningkatan masalah kesihatan mental. Rekod tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan menunjukkan jumlah orang yang mendapat rawatan atau sokongan sosial meningkat 5 kali ganda dalam tahun 2022 berbanding tahun 2020. Oleh yang demikian, demi melepaskan diri daripada masalah tekanan dan kesihatan mental, umat diseru meningkatkanlah kefahaman dan penghayatan solat serta bersungguh-sungguh melakukan amal solat, kerana solat mampu menjadi terapi kesihatan mental dan kesihatan fizikal. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amat malang bagi sesiapa yang dengan sengaja meninggalkan solat atau memandang ringan untuk tidak melakukan solat. Mereka bukan sahaja mengalami kerugian berganda kerana tidak merebut serta memperolehi kebaikan dan manfaat yang telah dijanjikan, tetapi turut melakukan dosa besar kerana mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa memanfaatkan usia kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan merebut ganjaran yang dianugerahkan apabila kita menyempurnakan solat, serta dijauhkan kita dari golongan mereka yang mendapat azab kerana meninggalkan solat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 42 hingga 43 surah Al-Muddathir, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka, yakni ahli neraka, menjawab, kami ketika di dunia tidak termasuk dalam golongan yang mendirikan solat. Solat berupaya meluruskan perjalanan hidup ummah yang masih hanyut dalam perbuatan maksiat dan mungkar, menandakan masih gagal melakukan solatnya secara sempurna. Mereka perlu menyemai azam baharu, niat dan tekad yang bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan serta berusaha memperbaiki kualiti solat agar mencapai tahap sempurna. Kunci kejayaan bermula dengan amal solat pada awal waktu. Istiqamah melazimi solat pada awal waktu menunjukkan orang yang berjaya mendisiplinkan dirinya dengan pengurusan waktu yang betul dan tepat. Apatah lagi jika solat didirikan secara berjemaah, sama ada dengan ahli keluarga di rumah, lebih-lebih lagi amalan berjemaah di masjid atau di surau. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melimpahi rahmat dan hidayah, seterusnya menjanjikan kejayaan dunia dan akhirat kepada mereka yang mengutamakan hak Allah dalam urusan hidupnya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar mendirikan solat secara berjemaah pada setiap waktu dengan menjanjikan 27 ganjaran lebih besar berbanding solat secara bersendirian, terutamanya solat jemaah di masjid-masjid atau surau pada waktu isyak dan subuh, seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sekiranya mereka mengetahui yakni apa ganjaran pada solat isyak dan subuh, nescaya mereka akan mendatangi kedua-duanya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Muslimin mukminat rahimakumullah, demi memastikan ibadah solat dilaksanakan dengan sempurna dan khusyuk, mimbar pada hari ini menyenaraikan beberapa perkara. Yang pertama, anggaplah solat ini sebagai peluang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usahalah terburu-buru melaksanakannya. Hadirkanlah sepenuh jiwa dan perasaan, serta berikanlah tumpuan pada bacaan sambil membayangkan kita sedang bertutur di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Yang kedua, andai kita diberi kesempatan bertemu seorang raja atau pemimpin tertinggi, maka sudah tentu kesempatan tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya. Demikian jugalah solat merupakan kesempatan bertemu Allah Subhanahu wa taala, ruang untuk ummah memohon keampunan dan pertolongan, merintih penyesalan, mengadu kelemahan, meminta kekuatan, meminta panduan untuk menghadapi ujian hidup. Yang ketiga, anggaplah tiada panggilan yang lebih utama daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala pada saat azan berkumandang. Tinggalkanlah semua urusan kerja, urusan peribadi, dan utamakanlah urusan menyahut seruan ilahi dengan bergegas hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bersolat secara berjemaah di masjid atau surau. Yang terakhir, ketika bersolat kita sebenarnya menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tunjukkanlah sifat-sifat muliakan Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan diri, berpakaian kemas dan indah, memakai haruman, hadir awal ke masjid iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, bersolat sunat tahiyatul masjid, bersolat sunat rawatib, serta bersolat sunat yang dianjurkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha 'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya solat fardu secara berjemaah di masjid-masjid. Perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا الله يا رب العالمين. Muliakanlah kami dengan taqwa dan istiqamah. Jadikanlah kami dan seluruh anggota keluarga kami dalam kalangan hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah solat dengan sempurna dan lagi khusyuk. Bukakanlah pintu hati kami terdorong mengutamakan solat
sebaik terdengar seruan azan dan melakukan solat secara berjemaah. Ya Mannan ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kunailah mereka rezeki yang berlipat ganda, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, seperti salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Malikal Mulk, jauhilah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazil Mu'izzuddin Syah Ibnu Al-Marhum, Sultan Azil Muhibbuddin Syah Al-Maghfurlah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Salim, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Fa ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.